la tada'anna wahai Muaz, jangan kamu tinggal sama sekali fi duburi kulli salatin, setiap kali selepas sembahyang, selesai sembahyang taqulu, kamu mintalah dengan Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ke arah sentiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah, wa husni ibadatik, dan betul elok ibadatku kepadamu ya Allah. 3 doa ini tuan-tuan, dia merangkumi ruang lingkup kita, kehidupan kita tuan-tuan. Ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan ibadat kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadat yang salah seperti mana ajaran-ajaran sesat yang salah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang bahagia pengusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, al-fadil tuan-tuan imam, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, bagi meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, seperti yang kita baru sahaja sedia maklum, salah seorang daripada ahli qaryah kita telah pun pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Telah selesailah bahagian dia di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, selaku yang bergelar sebagai umat Muhammad, iaitu Allahyarham Cik Muhammad Yassin, yang merupakan bekas AJK Bakit Masjid Tariq bin Ziyad ini, tuan-tuan, yang mana membuktikan bahawa kepada kita satu hari nanti kita akan begitu juga situasinya. Apa keadaan kita sekalipun, apa kedudukan kita sekalipun, apa pangkat kita sekalipun, baik kita orang kaya, baik kita orang susah, tuan-tuan, baik kita pemimpin ataupun kita rakyat dan sebagainya, semua pasti akan menerima ataupun mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Membenarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Sebab itu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ruang dan juga peluang untuk masih berada di atas muka bumi ini, marilah sama-sama kita mengambil ruang dan juga kesempatan yang terbaik daripada nikmat umur dan usia yang ada pada kita ini, untuk kita mengabdikan diri sepenuhnya. Tak boleh separuh-separuh, tuan-tuan, sepenuhnya. Hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia tujuan kita dicipta atas muka bumi ini. Allah beritahu kepada kita dalam Al-Quran, Allah beritahu apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Jadi tugas kita yang hakiki, tuan-tuan, ialah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepadanya, dan satu hari nanti kita akan dikembalikan kepadanya. Kita akan kembali kepadanya, tuan-tuan, untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita yang seterusnya. Daripada kita ini, hidup kita, tuan-tuan, daripada alam malakut, alam roh, sebelum kita dilahirkan, duduk dalam roh. Allah SWT cipta kita jadi manusia.
jadi manusia dan kita berada di alam dunia. Lahirlah kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, kemudian kita dimatikan untuk kita berpindah ke alam barzakh, iaitu berada di alam roh yang kedua, tuan-tuan. Kemudian kita akan dihidupkan sekali lagi, iaitu di alam akhirat, yang itu adalah alam yang kekal abadi, tidak ada lagi kematian, ya? Sebab itu Allah bertanya, mempersoalkan kepada manusia ni, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu wahai manusia boleh kamu kufur kepada Allah, ya? Sedangkan kamu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, satu ketika dahulu kamu duduk dalam mana kamu tak hidup lagi atas muka bumi ini, dalam keadaan roh, ya? Fa ahyakum, kemudian dihidupkan kamu di atas muka bumi ini dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu, ya? Ada yang sempat 60 tahun, ada yang sempat 70 tahun, ada yang tak sampai 60 tahun. Dan kita tahu umat Nabi Muhammad SAW ini, Nabi beritahu a'mari ummati baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, standard umur umat Nabi Muhammad SAW. Hatta baginda sendiri wafat pada usia 63 tahun, Abu Bakar juga wafat pada usia 63 tahun, Umar bin Khattab juga wafat pada usia 63 tahun, ya? Jadi menggambarkan umat Muhammad ini memang itulah sekitar umurnya, ya? Dan Nabi beritahu sedikit saja di kalangan mereka ini yang melebihi daripada 70 itu ada, ya? Jemaah kita pun mungkin ada yang lebih 70, tuan-tuan, tapi kita boleh bilang, ibaratnya boleh bilang dengan jari, ya? Boleh dicongak kehidupan kita di atas muka bumi ini. Hari Jumaat lepas, tuan-tuan, saya menerima berita yang mengejutkan birah saya sendiri, tuan-tuan, yang baru saja bersara pada hari Rabu yang lepas, hari Rabu minggu yang sama minggu lepas, ya? 3 hari naik, hari Rabu, Khamis, Jumaat, meninggal dia, tuan-tuan. Meninggal pun dalam keadaan tak disangka-sangka. Dia tak adalah menunjukkan tanda seorang yang sakit, keluar masuk urat dan sebagainya, ya? Kadang-kadang kalau kita nampak orang tu pas keluar masuk urat, namanya tak lama dah tu gayanya, kita kata, tuan-tuan. Tapi tidak begitu. Ajal ni orang sihat pun mati, orang sakit pun mati. Itu yang pernah disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam syairnya dia kata apa? Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Bermakna kalau ada penyakit, tuan-tuan, bukan jaminan untuk kita mati ataupun dah tak lama lagi nak mati. Dah, orang sihat pun dia tak boleh menjaminkannya bahawa dia akan terus hidup. Mata min ghairi illatin, mati tanpa ada penyakit. Wakam min saqimin, dan berapa ramai, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang sakit menderita, ya? Makan pun tak boleh, kena orang suap, nak mandi bawa terpaksa jiruh, apa semua, tuan-tuan, nak untuk dia terus kehidupan tu orang terpaksa uruskan. Asyahinan minad dahri, terus menerus hidup di alam ini. Sebab tu, tuan-tuan, kita jangan fikir yang kita ni sihat, lambat lagi rasanya mati. Dah, tuan-tuan. Dan jangan pula, tuan-tuan, yang ada penyakit 2-3 jenis dan sebagainya, tuan-tuan, tak lama dah aku ni, tapi kalau ingat mati tu baguslah, ya? Tapi yang biasa lalai, yang leka ialah yang sihat tadi. Sebab itu kita kena buat persiapan. Nabi SAW beritahu, al-kayyisu, orang yang bijak ni, mandana nafsuhu, ialah orang yang membuat persiapan pada diri dia. Wal amalu, dan dia juga beramal lima ba'dal mauti, untuk kehidupan selepas mati. Agak-agak kita duk amal sekarang ni, tuan-tuan, untuk kehidupan di dunia ke ataupun untuk persiapan kehidupan negeri akhirat? Agak-agak ni, tuan-tuan. Dan alhamdulillah lah, bila kita datang masjid ni, nampaklah, maknanya kita amal untuk kehidupan selepas mati. Tapi bimbang kok kita disibukkan dengan urusan duniawi, kadang-kadang lupa untuk mengingati mati, tuan-tuan. Sedang ingat mati ni dalam Islam, tuan-tuan, dia tidak menjadikan kita mundur, tidak. Orang yang ingat mati ni, dia maju hidup dia. Dia akan sentiasa bersiap. Bukan bermakna rasa nak mati, malaslah kau nak buat, tunggu mati je. Dah, tuan-tuan. Sehingga apa, kita diberitahu beramal ni, untuk beramal ibadah ni, ka'annaka bagaimana dia punya ungkapan tu,
Beramal ni seolah-olah kamu akan ka'annaka ta'ishu abada. Buat ibadat ni macam kita akan hidup selama-lamanya. Akan tetapi terbalik tertukar. Beramal ni seolah kita akan ka'annaka tamutu ghadan, seakan kamu akan mati pada besok hari. Buat ibadat kita selalu tangguh-tangguh, sedap lagi pasal kita yakin kita esok hidup lagi. Itu yang kita selalu duduk tangguh tu tuan. Amal ibadah tak apa, tak ada hal. Besoklah tu insya-Allah. Besoklah pergi ke masjid. Besoklah solat berjemaah. Nantilah tarawih besok kau datanglah ke masjid. Contoh tuan-tuan. Sebab kita confident, kita kata kita hidup Ramadan. Walaupun kita ada lebih kurang, hari ni ada 9 ni. Masuk maghrib masuk 9 Syaban tuan-tuan. Berapa hari lagi kita dengan Ramadan? Tak jamin, belum tentu lagi boleh sampai ke Ramadan tuan-tuan. Belum tentu. Belum tentu. Kita hanya mampu wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita mampu tu ya tuan-tuan. Tapi jadual tetap jadual. Dan kita tidak tahu bila kita akan pergi. Kalau tahu senang cerita, tiap kali lepas sembahyang Tok Imam tolong ingatkan. Tiap kali lepas sembahyang Tok Imam tolong ingatkan. Hari Jumaat khatib tolong ingatkan atas mimbar. Yang lupa ahli qaryah kita yang akan meninggal minggu ini adalah seperti berikut. Pertama ialah hari sekian. Ikut jadual yang email yang saya terima daripada malaikat maut semalam, pukul 4 petang besok. Jagalah mana kalau kita tahu begitu tuan-tuan, tak ke mana dah kita atas tikar sembahyang dah. Orang ajak makan pun tak mampu. Macam banduan akhir tuan-tuan banduan akhir. Kalau dah dia diberi peluang untuk pilih benda nak makan dia dipanggil hidangan terakhir tu. Dia ada banduan akhir tu, dia akan beri satu special bernilai sekian, boleh minta agak-agak. Saya nak mungkin nak makan lagi, tak ada dah tuan-tuan. Offer lah benda sekalipun tak fikir dah. Atas tikus semayang tu lah bagi yang insaf lah tuan-tuan ni. Bagi yang tak insaf tak ada arah lah guna pula. Bagi yang ada, sebab tu dalam tempoh itu dia ikut agama. Orang Islam ada pegawai agama yang akan ajar dia tentang Islam. Dan biasanya tuan-tuan masa itulah khatam Quran berapa kali. Dah tahu akan dihukum hukuman mati. Maknanya dia punya satu lagi choice yang boleh ada peluang pada dia kalau dia ada pengampunan, dia raja. Tu je tuan-tuan. Kalau ada. Kalau tidak, tunggu masa lah. Dan biasanya hukuman gantung ni kalau di penjara kita hari Jumaat subuh tuan-tuan ni. Biasa begitu. Malam tu gigi penjara pun, ahli-ahli rakan-rakan sepenjara pun dah tahu dah kalau ada jamuan tu, saya dimaklumkan begitulah tuan-tuan ni. Kalau malam tu ada makan lain sikit, special sikit, mana besok ada orang meninggal tu yang bakal digantung. Itu cerita dia tuan-tuan. Maknanya ahli-ahli rakan sepenjara yang di penjara pun dia dapat menikmati sedikit sebanyak lah jamuan lah. Bukan nak kata jamuan meraihkan kematian besok tak, tapi maknanya dia beri sedikit tuan-tuan. Agak-agak kita kalau tahu tarikh macam tu nak tidur pun malas dah tuan-tuan. Sanggup tak tidur dah atas tikus sejadah tu lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kita tak tahu bila mati kita. Sebab itu tak boleh kita buang masa. Amal untuk kehidupan selepas mati, itu orang bijak. Jadi kita duduk dalam kelompok mana, orang bijak ke orang yang lawan kepada bijak tadi? Bimbang tuan-tuan Justru itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian itulah dia hakikat bagi sahabat kita Allahyarham Cik Mak Yasin tadi dah sampai giliran dia tuan-tuan. Entah kita kan bila, apakah kita diberi tempoh yang lebih ataupun sekadar cukupnya dan kita tengok contoh tuan-tuan, orang alim pun mati awal juga. Al-Imam Nawawi rahimahullah, tuan-tuan tahu berapa umur dia mati? 45 tahun tuan-tuan. 45 tahun ni orang kata sedang Rasulullah dia nanti Rasul 40 Jadi umur 40-an ni ibaratkan yang life is beginning from 40. Ini kita kata tuan-tuan yang sedang ada pula orang kata 40 ni balik sekali lagi, pada juga dia mula menggatai semula. Wallahu a'lam lah, tuan-tuan sendiri yang mengalami tuan-tuan tahu lah macam mana Tapi 40 ni 40-an tu. Tapi ketika itulah Al-Imam Nawawi rahimahullah
pergi meninggalkan dunia, tapi peninggalan dia tuan-tuan meninggalkan satu impak yang sangat besar kepada dunia Islam tuan-tuan. Bagaimana sehingga menjadi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Sebut saja apa yang disebut oleh Imam Nawawi, seolah-olah itulah dia pandangan rasmi dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dia dengan Imam Syafi'i jauh tuan-tuan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Nawawi lahir tahun 659 Hijrah. 69 dah something tak. 600 Hijrah. Sekitar itu. Ya. Tapi bagaimana itulah yang kita nak tuan-tuan. Maknanya sekurang-kurangnya hidup kita di dunia ini, sehingga Nabi kata apa? Khairukum anfa'u linnas. Orang yang terbaik dari kalangan kamu, orang yang paling terbaik ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Itu yang kita nak tuan-tuan. Bukan kita jadi orang yang menyusahkan manusia. Ini yang kita cuba tuan-tuan. Supaya apa? Kebaikan-kebaikan inilah yang kita nak bawa bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak. Masa tak panjang tuan-tuan. Kalau disebut garis timeline yang kita ada, umur umat Muhammad 60 hingga 70. Kita buat tali je. Tanda 1, 2, 3, 4, 5. Berapa inci lagi tinggal tuan-tuan. Satu tahun kita buat senci, katakanlah. Atau 1 cm. Agak-agak kita tinggal berapa lagi tuan-tuan. Dah sampai 70, mungkin ada subsidi lagi. Buat pula tali warna lain pula lajak ke depan tu. Bilalah kita gamaknya. Tapi tak bermakna kita nak putus asa dan kehidupan, tak. Teruskan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik atas muka bumi ini. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Dan apa yang paling penting tuan-tuan, kita minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ni mati dalam keadaan iman, bukan mati bila ikon tuan-tuan. Kita nyangka orang mati kena kena empat pokok ke apa semua, itu su'ul khatimah, sungguh matinya buruk kematiannya. Tak. Su'ul khatimah itu mati dalam kekufuran. Dia mati dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyadzubillah. Adapun kaifiat cara situasi yang menyebabkan dia mati, itu tertakluk kepada suratan ilahi. Ada orang alim mati dalam keadaan yang dahsyat tuan-tuan. Maknanya bukan itu su'ul khatimah, tak, tapi dia mati dalam keadaan dia sangat beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu yang kita minta, husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah yarham ahli qaryah kita yang baru saja kita hantar ke tanah perkuburan, yang baru kita solatkan hantar ke tanah perkuburan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Dia redha dan Allah redha kepadanya, dan dia redha dengan kehidupannya, insya-Allah tuan-tuan. Dan kita juga minta begitu tuan-tuan. Kenapa orang yang dalam keadaan begini dia akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Allah redha kepada kamu, dalam keadaan kamu diredai dan juga kamu meredai dengan kehidupan kamu. Fadkhuli fi ibadi, Allah panggil, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Mudah-mudahan amal kita yang tidaklah banyak mana tuan-tuan, mungkin sekadar kita hanya mampu menjaga solat fardu 5 waktu berjemaah, ataupun mampu beriktikaf dalam masjid ini, walaupun kalau nak dibandingkan di zaman Nabi SAW, mungkin itu amalan orang-orang biasa-biasa je, mungkin barangkali di zaman para sahabat mungkin barangkali biasa-biasa saja. Sebab sahabat-sahabat ni tuan-tuan, malamnya tak sibuk tengok bola, tak sibuk tengok wrestling. Satu alasan pasal tak ada zaman itu. Sebenarnya tuan-tuan, bukan itu alasan dia. Yang sebenarnya mereka menumpukan sepenuhnya malam itu seorang yang berjaga malam, qiyamul lail ni, orang berjaga malam untuk melaksanakan ibadah. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, sehingga dikatakan bagaimana ini kisah tabi'in, orang yang sempat jumpa sahabat Nabi, Imam Hanafi. Dia disebut sebagai seorang yang sallal subha ala wudu'i salatil isya. Dia sembahyang subuh
dengan menggunakan wuduk sembahyang isyak. Bukan dia sembahyang isyak lambat. Boleh jadi kita sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isyak juga, tapi sembahyang lambat, pukul 5 baru sembahyang isyak. Bahan tidur dulu. Pukul 5.30 kat pukul 6 kan, barulah sembahyang subuh pula, wuduk masih ada lagi. Dia tidak bermakna dia sembahyang isyak kemudian dia boleh bawa wuduk sembahyang isyak tu sampai ke subuh. Bermakna dia qiyam. Lama dia boleh bertahan wuduk dia. Tuan-tuan. Dan amalan itu bukan sekali dua dia buat. Salat subha ala wudu'i salatul isya 40 sanatan. 40 tahun tuan-tuan. Amalan dia begitu. 40 tahun maknanya kalau umur tak sampai 40 tak buat kerja gitu tuan-tuan, arai gitu je lah kita kaya. Itu nak cerita amalan kita jauh sangat nak dengan amalan para tabi'in. Sahabat tak lewat benda lah, pasal kita nampak, kita tahu mereka ni nampak Nabi, dia tengok macam mana Nabi buat. Sampai di kalangan mereka ada yang langsung nak puasa setiap hari, ada di kalangan mereka yang nak qiyamulai semua, ada yang di kalangan mereka tak nak tidur lah, qiyamulai semua, ada di kalangan mereka yang tak nak kahwin, nak tumpuk ibadat saja. Nabi kata jangan, aku pun buka, aku puasa, aku buka juga, aku pun tidur juga. Kata Nabi SAW, aku pun berkahwin juga. Mana bukan itu cara Islam, walaupun itu yang pernah dibuat oleh sesengah agama lain yang terdahulu. Kalau ahli ibadah ada tu yang jaga ini terus tak boleh kahwin. Kita Islam tak, Nabi kata aku kahwin juga. Nabi begitu tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Maknanya ibadah itu Nabi dah beri contoh tunjuk ajarnya. Tinggal lagi kertas kita kata blueprint itu, dia punya design, dia punya contoh itu telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi minta kita ikut je, follow je. Asal kita ubah je, tak kena gaya, mungkin akan, kalau bangunan mungkin akan roboh lah tuan-tuan. Sebab itu kita jangan ubah, ikut je apa yang Nabi bawa kepada kita, Nabi perkenalkan kepada kita, apa yang Nabi sampaikan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan kita akan hidup dunia ini hasanah, di akhirat juga hasanah insyaAllah. Itu tu yang dirahmati Allah sekalian. Ingatlah bahawa dengan kita memperingati mati bukanlah bermakna kita memundurkan diri, tidak. Orang yang ingat mati dia akan maju tuan-tuan. Dia akan maju lagi. Dia beramal begini. Saya ingat tadi tuan, i'mal di dunyaka, beramallah untuk dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan ka'annaka tamutu ghada, macam kamu akan mati besok. Untuk akhirat, amalan akhirat ni, ibadat apa semua macam mati besok. Tapi untuk dunia ni buat macam kita akan hidup selama-lamanya, buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Barulah kita ada motivasi dalam melaksanakan tugas kerja kita. Ada seorang kata tak baguslah ingat mati ni, mundur kita. Dah tuan-tuan, itu orang bijak sebenarnya. Jadi orang yang ingat mati ni, dia tak akan bertangguh dalam hidup dia. Tak akan bertangguh. Dia terus bersedia dan bersedia. Kalaulah aku mati besok, mana mesti settle hari ni lah juga. Tuan-tuan. Kalau dia confident dia hidup lagi, itu jadi tu. Tak apalah, dia akan tangguh. Pak, tutup je Swiss. Manusia ni tuan-tuan, walaupun sebut mati tu, punca mati tu, asbab kematian tu dengan berbagai-bagai nama, tapi hakikat jantung berhenti itulah, itu yang sebenarnya tuan-tuan. Tapi jarang kita sebut kenapa dia meninggal, sebab jantung dia berhenti. Dah tak pernah kita kata tuan, apa meninggal jantung dia berhenti. Awak ni, iyalah memang jantung berhenti sebab apa kita, sebenarnya itulah Nabi beritahu apa, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Idza salahat, kalau dia elok, dia molek, salahat jasadu kullu, maka eloklah seluruh tubuh badan. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah dia qalb. Qalb ni dalam bahasa Arab apa makna ni tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu jantung. Cuma dulu ulama-ulama dulu terjemah qalb itulah hati yang berbicara. Dia relate belaka. Nak kata hati berbicara pun betul juga satu sudut, tapi qalb jantung pun satu sudut betul juga. Asal jantung berhenti je tuan-tuan, tak ada benda.
selesailah kita. Ya. Ya. Apa ni? Sedekah lah. Tuan-tuan. Sebab tu apa orang buat teka-teki, benapa yang kalau kita berjalan dia berjalan, kita berhenti dia berjalan, kita tidur dia berjalan, ya? Tapi kalau dia berhenti kita yang jalan. Jantung lah, ya? Asal dia berhenti jalan lah kita, tuan-tuan. Sebab itu ruang dan juga peluang yang Allah bagi pada nikmat umur ini kita jangan sia-siakan. Betapa ramai lagi masyarakat di luar sana yang mensia-siakan kehidupan dia, tuan-tuan, tanpa memikirkan yang satu hari nanti dia bakal meninggalkan dunia. Dan bila ketika itu maka datanglah penyesalan. Ya. Rabbana apa dalam Quran ceritakan, ya, tentang gambaran manusia di mahsyar, dia angkat daripada Allah SWT, ya, letak daripada Allah SWT ketika itu, dan dia berhadapan dengan Allah dan situasi dia. Apa kata dia, tuan-tuan? Ya. Ketika itu mereka mula, ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, sekarang kami dah nampak, ya Allah, dan kami dah dengar, ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, ya Allah, farji'na, tolong kembalikan kami semula ke dunia, ya Allah. Buat apa pula nak balik semula ke dunia? Na'mal salihan, kami nak buat amal salih, ya Allah. Kami nak sembahyang, kami nak puasa, kami nak bayar zakat, kami nak bersedekah, kami nak buat amal kebajikan, kami nak datang solat berjemaah, kami nak belajar baca Quran, kami nak semua amal soleh ketika itu yang satu ketika di dunia itu dia nampak tapi dia tak buat. Bukan tak tahu, dia tahu tapi tak buat. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, ya Allah, sesungguhnya sekarang kami dah yakin. Masa tu, tuan-tuan, tak ada benda dah. Ya Allah beri gambar, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan apabila kamu melihat keadaan al-mujrimun, orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa ini, bila dapat dihadapkan daripada Allah SWT, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, saya berkata, ya Allah, kembalikan kami semula ke dunia, ya Allah. Nak balik semula, tuan-tuan. Tapi masa tu tak ada dah, tak ada U-turn dah. Jadi inilah dia ruang selagi kita ada atas muka bumi, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada kita. Dan jangan, kalau boleh jangan kita tinggal amalan doa yang Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal, agar kita sentiasa diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia doa yang maksur itu? Ya, iaitu doa yang Nabi kata apa? La tada'anna, wahai Muaz, jangan kamu tinggal sama sekali, fi duburi kulli salatin, setiap kali selepas sembahyang, selesai sembahyang, taqulu, kamu mintalah dengan Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ke arah sentiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu, ya Allah, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, ya Allah, wa husni ibadatik, dan betul elok ibadatku kepadamu, ya Allah. Tiga doa ini, tuan-tuan, dia merangkumi ruang lingkup kita, kehidupan kita, tuan-tuan. Ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan ibadat kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadat yang salah seperti mana ajaran-ajaran sesat yang salah, tuan-tuan. Dan doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu apa dia yang diajar kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah sebagai satu perkara yang benar, warzuqna tibah, dan bukan sekadar tahu betul, tahu nampak orang pergi masjid tu, masjid angkat tangan je begitu, tak payah kapal pun tak apa, tak payah tegur pun tak apa, pergi ke masjid tu. Sebab apa? Warzuqna tibah, dan rezeki berilah kepada kami, Allah, agar dapat ikut kebenaran itu. Bukan setakat tahu betul-betul, oh betul orang pergi masjid tu, dapat ikut kebenaran. Warzuqna tibah wa arnal batila, dan tunjukkanlah kepada kami, Allah, yang salah, yang batil itu sebagai satu yang salah, satu perkara yang satu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan kurniakanlah kepada kami, Allah, agar dapat menjauhi kesalahan, kebatilan, keburukan itu. Amalkan doa ini, tuan-tuan, insya-Allah kita hidup dalam bimbingan dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada apa yang kita selalu minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Saya cukup sekadar itu yang boleh kita kongsikan untuk halaqah seketika pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang dhaif adalah kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.